Ramai trader yang tanya kepada saya mengenai proprietary trading ataupun prop trading. Jadi dalam video kali ini, saya akan memberikan kepada anda sedikit sebanyak penerangan mengenainya. Prop trading bukanlah sesuatu yang baru. Tahukah anda yang prop trading ni dah lebih 10 tahun ia wujud? Melalui prop trading, anda dah tak perlu menggunakan modal anda sendiri untuk trade. Anda akan menggunakan modal yang diberikan oleh prop firm dan anda akan mendapat profit sharing ratio daripada segala profit yang anda hasilkan. Pada pendapat peribadi saya, prop trading adalah satu peluang keemasan yang sangat-sangat hebat. Semua traders tidak sepatutnya melepaskan peluang ini. Ini kerana dengan prop trading, anda boleh mendapatkan modal yang sangat-sangat besar dalam masa yang singkat. Modal yang besar bukan lagi angan-angan untuk traders pada masa kini. Kalau dulu-dulu, untuk mendapatkan modal yang besar, anda perlukan investors untuk memberikan modal kepada anda. Dan untuk meyakinkan investors pula, anda perlukan track record selama kira-kira 3 tahun. Bila potential investors tengok drawdown yang rendah dengan potensi profit yang memberangsangkan, barulah mereka akan memberikan modal tersebut kepada anda. Tapi sekarang dengan prop trading, itu semua tak perlu. Apa yang perlu anda lakukan hanyalah melepasi 2 phase challenge yang diberikan. Dan selepas itu, anda akan dapat modal yang anda pilih daripada awal ketika pendaftaran. Satu lagi perkara yang saya suka mengenai prop trading ialah, ianya tidak mempunyai risiko. Ini kerana anda tidak perlu meletakkan apa-apa modal dengan broker. Mungkin anda pernah dengar kisah scam di mana broker membawa duit traders lari. Tapi melalui prop trading, anda tidak perlu meletakkan 1 sen pun. Satu-satunya risiko kepada traders ialah jika mereka tidak melepasi challenge, maka prop fees yang dibayar akan burn. Selain daripada itu, ada kalanya anda dah bayar fees, anda dah lepas challenge, tapi prop firm tak nak bagi funded account atas sebab-sebab tertentu. Begitu juga dengan fasa bila anda dah dapat funding. Bila anda dah ada profit, atas sebab-sebab tertentu, prop firm tak nak bayar payout bahagian anda. Walau bagaimanapun, perkara ini jarang sangat-sangat berlaku. Macam yang saya cakap tadi, prop firm ni dah lebih daripada 10 tahun. Kebarangkalian untuk anda kena scam macam tu sangat-sangat tipis. Malah sekarang ni, anda boleh baca review terlebih dahulu sebelum anda memulakan challenge di prop firm yang anda mahu. Okey, saya tak nak cakap banyak lagi. Sekarang mari saya terangkan kepada anda mengenai flow prop trading. Perkara pertama yang perlu anda lakukan apabila anda ingin melakukan prop trading ialah anda perlu sign up account prop firm pilihan anda terlebih dahulu. Ada sangat banyak prop firm yang anda boleh pilih. Saya secara peribadi hanya mengesyorkan FTMO ataupun The Prop Trading sahaja. Ini kerana saya dah pun mempunyai pengalaman dengan 2 prop firm ini dan saya sangat-sangat berpuas hati dengan mereka. Tapi sebelum anda sign up account dengan prop firm pilihan anda, pastikan yang anda dah pun membaca review di trustpilot.com terlebih dahulu. Okay? Langkah yang seterusnya adalah pilih size account yang anda mahu. Ada prop firm yang menawarkan serendah $10,000 USD. Macam prop firm The Prop Trading, ianya bermula daripada $25,000 USD. Untuk had maksimum pula, ianya bergantung kepada firm, tetapi selalunya ianya adalah $200,000 USD. Secara umumnya, lagi rendah size account, lagi rendahlah fees yang perlu anda bayar. Dan semakin besar size account, maka semakin besar jugalah fees yang anda perlu bayar, ya. Kadar fees adalah berlainan daripada satu firm dengan firm yang lain. Anggaran kasar yang boleh saya berikan ialah $500 USD untuk setiap $100,000. Jadi kalau size account tersebut adalah $200,000, maka fees yang perlu dibayar adalah kira-kira $1,000. Setelah anda memilih size account yang anda mahukan, anda perlu membayar yuran challenge tersebut. Pembayaran fees boleh dibuat menggunakan kad debit ataupun kad kredit. Ada juga sesetengah firm yang menerima pembayaran melalui cryptocurrency dan juga PayPal. Berita baik mengenai fees ini ialah ianya refundable. Maksudnya anda boleh dapat balik fees yang dibayar. Tetapi ada 2 syarat utama. Yang pertama ialah anda lulus kedua-dua phase challenge dan yang kedua adalah anda berjaya mendapatkan first payout. Prop firm akan refund fees tersebut bersama dengan first payout anda. Kadar fees ini adalah sesuatu yang tak masuk akal pada saya.
Bayangkan anda boleh mendapatkan modal sehingga RM450,000 ataupun $100,000 sedangkan anda hanya membayar fees kira-kira RM2,300 sahaja. Ianya tak sampai pun 1% daripada nilai modal yang anda bakal dapat. Okey, bila pembayaran fees anda telah berjaya, anda akan menerima akses MetaTrader 4 ataupun 5 melalui email. Kalau firm The Prop Trading, mereka akan memberikannya serta-merta setelah pembayaran anda berjaya. Tetapi macam prop firm lain, ada kalanya anda perlu menunggu sedikit sebelum mereka memberikan akses tersebut kepada anda. Tetapi ianya tidaklah terlalu lama, tak sampai 1 hari pun, selalunya dalam masa beberapa jam sahaja. Prop firm akan beritahu anda server dan kemudian username dan juga password yang perlu anda gunakan untuk login ke MT4 ataupun MT5. Dalam prop trading, anda akan menggunakan demo account sahaja. Untuk funded account pun ianya masih lagi demo account. Anda tak akan sesekali trade menggunakan real account. Ini adalah supaya prop firm boleh mengawal risiko mereka. Jadi bila dah dapat akses MT4 ataupun MT5, anda dah boleh login ke account anda melalui platform MT4 ataupun MT5. Jadi anda sudah pun boleh memulakan prop trading challenge phase yang pertama. Jadi apakah cabaran ataupun challenge phase 1 tersebut? Ianya adalah anda perlu hit target sebanyak 8% dalam masa 30 hari. Kalau dia tak 8%, ada setengah firm yang meletakkan target sebanyak 10%. Tapi tempohnya masih lagi sama, iaitu 30 hari. Dalam tempoh ini, sangat-sangat penting untuk anda ikut rules yang diberikan. Rules yang utama ialah anda tidak boleh loss lebih daripada 5% dalam masa 1 hari dan anda tidak boleh mencecah loss sehingga 10% dalam masa 30 hari tersebut. Anda perlu tahu bezakan antara daily loss dengan maximum loss. Contoh mudah yang saya boleh bagi ialah katakan anda loss 2% pada hari pertama. Ini bermaksud lagi 8% anda telah pun mencecah loss maksimum tersebut iaitu 10%. Jadi kalau anda loss 2% sehari selama 5 hari berturut-turut, maka anda telah pun violate rule tersebut. Untuk daily loss saya rasa ianya straightforward, iaitu anda tak boleh loss lebih daripada 5% dalam masa 1 hari. Jadi anda perlu patuhi rule tersebut dan anda perlu hit target 8% dalam masa 30 hari. Itulah dia cabaran phase pertama prop trading. Ini adalah satu cabaran yang standard untuk semua prop firm. Hampir semua prop firm akan menggunakan mekanisme seperti ini. Okey, setelah anda lulus cabaran phase pertama, anda perlu melepasi pula cabaran untuk phase yang kedua. Phase yang kedua ni targetnya adalah lebih mudah dan tempohnya adalah lebih panjang. Tetapi jangan sesekali underestimate ataupun merendah-rendahkan phase 2 ini. Memang betul saya setuju yang cabaran phase 1 adalah lebih susah berbanding dengan cabaran phase 2. Untuk phase 2, targetnya adalah 5% dalam masa 60 hari. Bunyinya macam senang tapi ianya ada cabaran yang tersendiri. Jika anda boleh lepas phase 1, phase 2 adalah lebih mudah. Ada trader yang pernah tanya saya, soalan ni memang baguslah. Dia tanya, kalau saya berjaya lulus phase 1 dalam masa 2 hari, adakah saya perlu tunggu sampai 30 hari baru saya boleh mulakan cabaran phase 2? So jawapannya adalah tidak sama sekali. Untuk The Prop Trading, kalau anda lulus phase 1 dalam masa 2 hari sahaja, anda boleh terus mulakan phase 2 pada hari yang sama. Tapi bukan semua firm macam ni ya. Ada firm macam FTMO, dia ada minimum trading days. Jadi walaupun anda dah berjaya capai target dalam masa 2 hari, anda masih perlu menunggu 8 hari lagi sebelum anda boleh mulakan phase 2. Jadi sebelum anda mulakan challenge, pastikan anda dah pun dapatkan penerangan daripada prop firm terlebih dahulu, okey? Pada phase 2 ini, tolonglah trade dengan sangat berhati-hati. Ini kerana jika anda fail phase 2, anda perlu mulakan sekali lagi phase 1 dan anda perlu bayar fee sekali lagi. Kalau anda dah berjaya sampai phase 2, anda dah pun selangkah ke alam funded account. Setelah anda lulus kedua-dua challenge, anda akan mendapat funded account. Kalau anda pilih size account $100,000, maknanya anda akan dapat account yang bernilai $100,000. Ini adalah sekadar modal sahaja. Anda tak boleh withdraw pun modal $100,000 tersebut. Tapi anda akan gunakan modal $100,000 ini untuk menghasilkan profit.
Profit yang terhasil, secara umumnya 80% adalah akan menjadi milik anda. Profit sharing ratio ini adalah berbeza antara satu firm dengan yang lain. Kalau anda tanya saya, anda pilihlah yang minimum boleh bagi 80%. Bahagian profit sharing anda akan dikreditkan kepada anda setiap 15 ataupun 30 hari. Selalunya untuk first payout, prop firm akan memberikan tempoh 30 hari. Jadi katakanlah anda berjaya meraih profit sebanyak $5,000. 80% daripada $5,000 adalah $4,000. Jadi profit sharing anda sebanyak $4,000 tu anda boleh dapat selepas 30 hari. Dan selain profit sharing tersebut, jangan lupa yang anda juga akan mendapat refund fees yang anda telah bayar sebelum ini. Sebelum anda dapat funded account, prop firm akan hantarkan email untuk anda sign agreement secara digital. Lepas anda dah sign agreement dan anda dah submit dokumen peribadi anda seperti bank statement dan juga MyCard, barulah mereka akan memberikan akses untuk funded account. Setelah anda berjaya menjadi funded trader, akaun tersebut akan menjadi milik anda selama-lamanya selagi anda tidak melanggar rules yang saya terangkan sebelum ini. Setiap kali ada profit, anda akan mendapat profit sharing anda setiap 15 hari selepas itu. So, bila anda dah pun dapat refund fees dan anda berjaya capai payout pertama, anda sudah tidak menanggung apa-apa risiko lagi selepas itu. Inilah dia yang saya katakan sebagai buat duit atas angin. Anda tak perlu keluarkan apa-apa modal, anda tak keluar duit satu sen pun, tapi anda boleh menjana pulangan tanpa batasan selama-lamanya. Dan ingat ya, prop trading ni tak ada had. Anda bebas untuk kumpul sebanyak mana funded account yang anda mahu. Tetapi prop firm selalunya meletakkan limit seperti $400,000 untuk satu trader. Kalau anda dah funded $400,000 pada firm tersebut, anda masih lagi boleh jadi funded trader pada firm yang lain pula. Jadi inilah dia flow prop trading. Saya harap sekarang anda faham bagaimana prop trading ni bergerak ya. Ada 5 info penting mengenai prop trading yang anda kena tahu. Yang pertama sekali adalah loss mengikut equity dan bukannya balance. Ini bermaksud ia mengambil kira floating loss dan bukannya loss yang telah anda close. Contohnya anda floating loss negatif $3,000 dan kemudian anda close pada negatif $1,000. Kalau mengikut balance, anda hanya loss $1,000. Tetapi jika mengikut equity, anda sebenarnya telah pun loss sebanyak $3,000. Jadi ingat ya, dalam prop trading ni, ia akan dikira mengikut equity. Dan maximum daily loss adalah satu rule yang sangat-sangat mudah untuk dilanggar secara tak sengaja. Anda perlu sentiasa sedar dan berwaspada. Cara mudah untuk mengatasi masalah ini ialah dengan menggunakan stop loss dan tetapkan risk percentage anda daripada awal sebelum anda trade. Kalau anda nak selamat dan survive lama dalam prop trading, jangan risk lebih daripada 1% untuk satu hari. Poin yang kedua yang saya nak sampaikan ialah jika loss bahagian profit yang terkumpul, ia tetap akan dikira sebagai loss. Apakah maksud ayat tersebut? Begini, katakan anda dah pun profit sebanyak 5% daripada modal $100,000. Jadi equity anda sekarang adalah $105,000. Anda perlu capai lagi $3,000 untuk menjadikan profit berjumlah 8% ataupun 8%. Anda pun merisikokan $5,000 tersebut untuk hit target dengan lebih cepat. Walau bagaimanapun, malangnya anda telah suffer loss sebanyak $5,000. Loss sebanyak $5,000 tersebut merupakan violation kepada rule maximum daily loss iaitu sebanyak 5%. Anda mungkin fikir yang 5% anda loss tu adalah profit anda. Walaupun anda merisikokan profit anda, tetapi ia akan tetap dikira sebagai loss. Jadi sila berhati-hati dengan peraturan maximum daily loss ini. Seperti mana poin yang pertama tadi, ia dikira mengikut equity dan bukannya balance. Walaupun yang loss tu adalah profit, tapi ia tetap dikira sebagai loss. Dan untuk pengetahuan anda, maximum daily loss ni dikira bermula daripada US session close selalunya. Senang cerita, ia mengikut open candlestick time frame daily. Kalau time frame daily bermula pada pukul 5 pagi, maknanya daily loss tu akan dikira bermula 5 pagi hari ini sehinggalah ke 5 pagi keesokannya.
Ini adalah berita baik untuk anda, iaitu anda boleh mendapatkan free retry phase pertama jika equity anda melebihi modal permulaan dalam masa 30 hari. Sebelum ini saya ada bagi tahu anda perlu hit target 8% ataupun 10% dalam masa 30 hari kan. Tapi katakanlah lepas 30 hari anda hanya dapat profit 1% saja. Jadi walaupun anda tak dapat hit target, tapi asalkan anda ada profit, anda masih lagi boleh mendapatkan free retry. Ada prop firm yang bagi peluang sebanyak 1 kali, ada prop firm yang bagi peluang sebanyak 2 kali, dan ada prop firm yang bagi unlimited free retry. Sebab itu kalau anda jaga risk betul-betul, walaupun anda tak dapat hit target, setidak-tidaknya anda masih lagi boleh mendapatkan free retry. Free retry ni syaratnya mudah sahaja, iaitu anda mesti ada profit at least $1 dan anda tidak melanggar dua rules utama, iaitu maximum daily loss dan juga maximum total loss. Setelah anda bergelar funded traded, tiada lagi target yang perlu anda capai. Namun begitu, rules masih lagi perlu dipatuhi. Dan kemudian, payout akan dibayar hanya jika anda ada profit sahaja. Katakan tarikh payout anda adalah setiap 15 hari. Jadi pada hari ke-15 tersebut, anda mesti berada dalam keadaan profit. Kalau begitu, barulah payout anda akan dibayar sebanyak 80% daripada profit yang terkumpul. Katakan anda bermula dengan $100,000 dan ketika payout date, modal anda adalah berbaki $99,000. Maknanya anda sedang berada dalam keadaan loss 1%. Jadi pada tarikh payout tersebut, anda tidak akan mendapat payout kerana anda sedang berada dalam keadaan kerugian. Jadi anda akan memulakan cycle yang berikutnya dengan modal sebanyak $99,000 sahaja. Dan untuk payout date seterusnya, iaitu 15 hari kemudian, anda perlu berada dalam keadaan profit untuk anda dapat semula payout. Dan akhir sekali, akaun swap free Islamic boleh dimohon dengan prop firm. Ianya tidak akan diberikan secara automatik. Anda perlu memohon dengan menghantarkan email kepada mereka. Sekarang saya nak berikan anda 7 tips umum mengenai prop trading. Yang pertama sekali ialah jangan lupa untuk baca review di trustpilot.com. Ianya mudah sahaja. Pergi ke laman web trustpilot.com, kemudian masukkan nama prop firm yang anda nak kaji itu dan kemudian baca review yang tertera. Jika rating mereka adalah lebih daripada 4 bintang, ianya sudah cukup bagus. Tips yang kedua ini adalah sangat-sangat penting pada saya. Saya nak kerja keras saya berbaloi. Jadi saya tak nak profit sharing yang rendah daripada 80%. Jangan terkejut ya. Ada juga prop firm yang memberikan profit sharing serendah 55%. Kebanyakan prop firm akan memberikan profit sharing ratio lebih daripada 80%. Jadi sila baca maklumat di website prop firm tersebut dan lihat berapakah profit sharing ratio yang mereka tawarkan. Yang ketiga ni sangat-sangat kritikal dan ia boleh menentukan sama ada anda akan violate rule ataupun tidak. Saya dah terangkan dua rules utama sebelum ini, iaitu mengenai daily loss dan juga maximum loss. Tetapi anda perlu juga awasi rules yang spesifik. Contohnya seperti maximum lot size, tak boleh guna EA, tak boleh buat copy trade dan sebagainya. Saya syorkan sebelum anda buat apa-apa, pastikan anda dah dapatkan pengesahan daripada prop firm tersebut terlebih dahulu. Ada kalanya anda dah pun mematuhi rules maximum loss dengan daily loss tu, tapi disebabkan rules spesifik, anda telah pun violate dan mengakibatkan fees anda burn ataupun funded account anda ditarik semula. Jadi sila baca agreement anda betul-betul, baca FAQ section dengan teliti dan kalau ada apa-apa yang anda tak pasti, tanya terus kepada prop firm tersebut. Okey? Tips yang keempat ini adalah untuk menyelamatkan anda daripada melanggar rules daily loss dan juga maximum loss. Anda perlu trade menggunakan pendekatan risk first reward later. Anda perlu sentiasa jaga modal anda. Protect what you have dulu. Reward tu jangan fikirkan sangat. Serahkan reward kepada market. Bila anda menjaga risiko anda dan bila anda mendapat profit yang berkali ganda daripada risiko anda, in the end anda akan mendapat net profit. Net profit ni sangat-sangat penting dalam prop trading. Ini kerana net profit sahaja yang akan dapat payout. Kalau modal anda adalah di bawah modal permulaan anda tak akan mendapat payout.
Jika modal anda lebih daripada modal permulaan ataupun senang cerita anda ada profit, barulah anda boleh mendapatkan bahagian profit sharing anda. Prop trading bukan macam trade account sendiri ya. Kena ingat betul-betul tu. Kalau account sendiri anda rugi 10%, 20%, 50% sekalipun tak kisah sebab itu account anda. Itu adalah normal kerana anda menggunakan modal yang kecil. Bila modal kecil, untuk dapat return yang besar, anda perlu mengambil risiko yang tinggi. Sekarang ni modal anda besar dalam prop trading. Anda dah tak perlu nak terkejar-kejar ROI yang tinggi. Anda dapat 1% sebulan sekalipun, ianya sudah cukup besar kalau modal anda besar. Jadi anda perlu mengambil masa beberapa bulan untuk mengikis tabiat suka mengambil risiko yang tinggi tersebut. Anda perlu latih diri untuk mengambil risiko yang rendah tetapi berupaya untuk mendapatkan pulangan 2 hingga 3 kali ganda daripada risiko tersebut. Sekali lagi saya nak pesan, prop trading bukan macam trade account sendiri. Ada peraturan-peraturan yang perlu anda ikuti. Tips yang kelima ni berkait dengan tips nombor 4 tadi. Tapi kali ini saya nak berikan perhatian kepada risk to reward ratio. Minimum yang perlu anda achieve adalah 3R ataupun 3 kali ganda daripada risiko. Kalau anda risk 1%, anda perlu target sebanyak 3%. Untuk mendapatkan reward yang tinggi bagi setiap risiko yang diambil, itu memerlukan ketajaman dan juga penguasaan terhadap strategi trading anda. Saya selalu pesan, reward ni kita tak boleh nak kontrol, tapi kita boleh kawal kita punya risiko. Serahkan sahaja reward kepada market. Tapi anda kena tahu macam mana nak manage position anda. Contoh trade management yang paling mudah yang boleh saya bagi ialah alihkan stop loss anda ke entry price bila profit sudah pun melebihi 30 pips. Jadi dengan itu anda tidak perlu terlalu risau kalau nak hold position untuk tempoh yang lama sedikit. Tips yang keenam adalah jangan harapkan satu akaun sahaja. Bila anda dah ada funded account, anda perlu berusaha untuk tambah lagi funded account anda. Bila anda ada lebih daripada satu funded account, barulah senang untuk anda tidurkan account tersebut. Maksud saya ialah bila funded account anda dah ada profit 3% contohnya, modal anda adalah 200,000. Kalau anda trade lagi, mungkin lepas tu jadi rugi. Bila rugi, anda dah tak dapat payout. Jadi macam mana anda nak kontrol diri supaya anda tak trade account tersebut? Ialah dengan mempunyai account funded yang lain. Saya dah terangkan sebelum ni, prop trading tak ada had. Anda boleh dapatkan sebanyak mana funded account yang anda mahu di firm yang lain ataupun di firm yang sama. Bila anda ada banyak account, ia akan membantu anda untuk menahan diri anda daripada terus trade account tersebut. Nanti daripada boleh dapat payout, tiba-tiba dah tak dapat payout, lepas tu siap violate account lagi sebab mental dah goyah. Oleh itu, bila anda dah ada satu funded account, berusahalah untuk tambah lagi funded account anda. Okay? Tips yang terakhir adalah risk 1%, target 3%. Kemudian risk 3% tersebut untuk cukupkan target. Tips ini saya dapat daripada Tuan Alif Rizwan. Alif Rizwan ni adalah salah seorang trader di Malaysia yang telah mempopularkan prop trading. Saya sendiri pun tahu mengenai prop trading daripada beliau. Maksud tips ketujuh ini ialah anda risk 1% dan kemudian dapatkan 3R ataupun 3%. Untuk next trade ataupun trade yang kedua, anda perlu risk 3% profit tersebut untuk anda menghasilkan kira-kira 6 ataupun 9%. 6 ataupun 9% ni adalah 2R ataupun 3R. Jadi kalau anda profit 2 kali berturut-turut, anda dah pun hit target yang diberi. Bila anda profit first trade, anda dah ada 3% profit. Lepas tu bila anda profit lagi second trade, kalau anda dapat 6%, maksudnya anda dah pun hit target. Melalui risk and reward management sebegini, anda boleh hit target dengan lebih cepat tanpa mengambil risiko yang tinggi. Dan anda pun tak perlu nak merisikokan modal anda. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Saya harap video prop trading ini dapat memberikan anda kefahaman yang lebih mendalam mengenai prop trading. Selamat maju jaya saya ucapkan. Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih.